Diorang kan suka ni. Diorang bagi sini, saya tak suka. Mic ni, saya suka pakai ni. Kan orang letak besar-besar kat sini kan. Kalau saya cabut ni, dia akan tu. Bunyi tu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Paduka Wali. Lama betul saya tak bersiaran dalam channel saya. Saya hanya buat apa? Video-video bodoh-bodoh, trending sikit kan, bodoh-bodoh kan. Lepas tu audiobook saya yang bercakap dengan jin. Ni setelah lama tidak muncul dalam video-video saya di channel. Ni saya muncul sekali lagi untuk share ada satu benda ataupun satu kisah yang bagi saya lama lah, lebih kurang 25 tahun. Itu pada tahun 1997 dulu. Masa tu saya masuk ITM, Institut Teknologi Mara di Shah Alam, dan saya belajar sebaran am lah pada masa tu. Cuma law ni disebabkan perubahan-perubahan di ITM yang dah jadi UiTM kan, Universiti Teknologi Mara. Jadi fakulti kami tu dah tukar kepada Fakulti Komunikasi Massa. Jadi semasa saya jadi budak Meskom pada masa tu, di ITM kami panggil budak. Masa kami law ni tak tahu. Dah lama tinggal lah, saya dah grad dekat 20 tahun lah. Saya tak tahu lah ni panggilan sama-sama kami antara fakulti ni macam mana. Macam zaman kami dulu, kami panggil budak. Budak Meskom, budak SS, budak kayu. Budak kayu tu hampa cari siapa dia budak kayu. Budak plastik, budak enjin. Cerita dia. Nak tunjukkan panggilan-panggilan budak. Budak AD apa semua kan. So itu adalah panggilan-panggilan kami pada masa tu. Dia bukan menunjukkan bukan untuk merendah-rendahkan sesama kami. Itu adalah panggilan manja ataupun mesra sesama fakulti. So semasa saya di Meskom, ada tu kami ni mengaji macam-macam lah, belajar macam-macam. Segala jenis subjek melibatkan sebaran am ataupun komunikasi lah. So salah satunya adalah kami belajar fotografi. So hari ni saya nak cerita mengenai pendedahan saya secara formal dari dalam bidang fotografi ataupun bidang ambil gambar lah. Kalau bahasa mudah tu bidang ambil gambar. Maknanya kita kena guna kamera kan. Ni masa ni adalah tahun 1997. Jadi saya dah belilah kamera tu. Saya beli kamera tu, nama dia Nikon FM10 tau. Nikon FM10 di Taman Komplek. Kedai gambar lah, kedai fotografi yang sampai lah masih ada. Dia masih kekal ada di penjuru tu, di tingkat bawah tu, di penjuru sebelah dengan traffic light tu, antara Medan Mara tu. Dia masih ada sampai lah. Jadi pada masa tu kamera semua manual lah. Itu salah satunya adalah Nikon FM10 yang keluaran Nikon. Dan sekejap lagi saya nak sambung, saya nak tunjuk kamera saya tu. Tak apa elok lah, tapi orang lain tak ada lah, saya ada lah. Okey, kita kembali ke siaran. Tadi saya berhenti sat. So saya bersama dengan kameraman saya Faizah ni. Dia ada tak berapa hari lagi nak bantu saya ni, tapi saya panggil lepas ni ya. Jangan gelak. Okey. Ni adalah kamera Nikon FM10 saya yang sebenarnya saya tidak berada dalam simpanan saya lebih kurang dalam 15 tahun. Sebab saya bagi dekat pakcik saya untuk repair. Cuma pada bulan lepas saya balik kampung tu, dia bagi balik kamera ni. Dan kekal dalam keadaan sebagaimana saya bagi dia 15 tahun yang lalu, lebih kurang lah. Sebab pada masa tu dia punya ada sikit kerosakan mekanikal. Sebab apa? Kamera Nikon FM10 ni ialah kamera 35mm yang orang kata manual, 100% manual. Dia semua manual, dia tak macam kawan dia ada lagi tu FE10. Yang tu dia ada autofocus sikit, dia ada semi auto. Ni semua ni asai tau. Asai ni semua. Cuma dia punya lens semua tak ada lah. Lens saya dah rosak. Ni strap ni adalah asai. Nikon ni asai ni, purba ni. Dia dah 25 tahun lah, 24 tahun. Dah lama dah terbalik lah. Hari Pak Izzah dia terbalik lah kan ni. Strap ni adalah asai.
cover ni asal tu dah pecah tu. Allah, sedih lah, belah tak sengah ni. Tu saya buka noh. Ini adalah kamera saya. Ini saya buka dulu. Saya tak tepi. Ini pun dia punya belakang ni. Tak tepi. Takut ni dia sangat fragile. Sebab ni pun dah pecah. Sepatutnya dia ada cover hitam kat dia macam papan lah kan, papan lantai tu pecah. Tu pun saya stapler. Patutnya tak stapler, makna tak cantik lah. Saya stapler je lah sebab tak dipakai dah pun. So ni dia punya cover dia. Inilah tinggal. Inilah kamera Sony pula, Nikon FM10. Kalau kita baca balik daripada segi sejarah kehidupan dia ni dibuat pada tahun 1995. Tapi orang kata Nikon ni dia mengaku waris. Sebenarnya dia dibuat oleh satu syarikat lens yang lain. Saya tak silap nama dia Cosina ke apa tak tahu. Company tu dia buat Vivita juga. Company dia kilang dia tu di China. Yang saya baca information dia. Cuma Nikon batch dia pakai Nikon. So dia bukan satu keluaran Nikon yang 100% lah. Cuma dia survive. Sebelum saya sambung untuk tunjuk benda ni, dia survive sebab pada tahun 2002 ataupun 2006, pada masa tu letusan ataupun letupan bum perubahan teknologi kepada digital camera, Nikon FM10 ni dengan lagi satu yang tu Nikon punya F6, siri F6 survive pada masa tu lah. Cuma pada masa sekarang saya tak tahu, dan saya rasa, saya confident bahawa Nikon FM10 ni kamera SLR yang 35mm manual ni dah tidak dikeluarkan. Cuma ada lagi dijual lah refurbish. Saya baru tengok tadi dalam komputer, saya nak dalam internet, saya nak tengok ada jual lagi dalam berapa? Kalau duit kita tu dalam 800 ke 1000 lebih mengikut aksesori lah. Kalau yang standard tu 700 800 lah. Saya beli ni dulu 750 sekali dengan tripod, sekali dengan lens. Pada masa tu dia memang boom lah, sebab mungkin selepas saya buat kajian sebelum saya buat video ni, kamera ni adalah dia sangat popular ataupun sangat apa orang panggil, sangat friendly untuk belajar ambil gambar lah, belajar ilmu fotografi. Dan asal keluaran FM10 ni pun dia adalah untuk apa orang panggil, untuk negara-negara membangun lah, macam Malaysia apa semua, sebab dia dikeluarkan pada tahun 95. Saya beli tahun 97, dia baru 2 tahun. Memang waktu tu mungkin di ITM tu, pensyarah kami tu masa tu Cik Rusdi Kubon, dia syorkan penggunaan FM10 lah. Mungkin senior saya dekat Meskom, budak-budak Meskom tu dia pakai kamera lain. Mungkin ada yang pakai Pentax, mungkin ada yang pakai FM2. FM2 ni yang saya cakap tadi tu, yang mungkin senior saya pakai FM2 tu. FM2 tu ialah kira abang daripada FM10. Untuk Nikon FM2 tu dia lebih mahal, dan FM10 ni adalah versi yang lebih murah daripada FM2. Begitu juga partner dia pada masa tu, ada kawan-kawan saya juga yang best saya kat Meskom tu beli FE10. FE10 tu dia boleh fokus aperture, tak silap saya dia boleh tekan sini sikit. So dia tak pakai dia tak manual, yang tu dia semi auto. Yang tu dia adalah versi FE2. Mungkin lah pada masa tu FE2 FM2 tu mahal. So dia perbuat FM10 dengan FE10 lebih murah. Dia lah 600-700. Murah lah kot. Kami ada duit bisnis war. Murah. So tapi disebabkan dia friendly dan mudah untuk study fotografi, basic fotografi. Asas dia tu yang macam saya beritahu tadi, kamera ni dibuat untuk negara-negara bangun di sebelah-sebelah Asia lah. Tapi akhirnya terjual di negara-negara Eropah, khususnya UK. UK top juga. Kamera ni dia mudah, dia friendly. Okay, ni saya nak tunjuk Ini adalah kamera saya. Dia 100% manual lah, bahasa mudah dia manual. Dia semua alat-alat dia semua mechanical, pakai spring, pakai skru apa semua. Ni shutter. Ni dia punya ni, kita punya ni. So nampak dia masih pusing tau.
Saya letak dekat sikit dekat mic tu sebab nak pergi ambil bunyi. Oh, syok bunyi dah. Mana ada lah semua pakai bunyi audio pun boleh pakai apa digital ambil bunyi. Ni bunyi original. So filem akan masuk kat sini. Ni dia punya tarik tadi kan. So filem akan roll kat sini. Ni yang dalaman lah. Nanti saya buka belah sana. Ni dia punya ni. Saya tak pandai sangat. Saya bukan fotografer, tapi disebabkan saya ada ilmu ambil gambar tu, saya ingatlah sikit-sikit. So mana fotografer-fotografer yang tengok saya buat review ni bolehlah komen. Saya tak segan lah kan. So saya tutup sini. So ni adalah saya panggil apa? Cekah lah apa dia panggil. Saya panggil, kalau kampung dia panggil cekah lah. Ni dia punya shutter. Dia punya ni. Ambil gambar. Ni yang titik hitam ni ialah index. Index untuk shutter speed. So shutter speed dia ada daripada 1 sampai 2000. Mungkin ada setengah model FM10 dia sampai 3200. Ini pun dia ada B. Tak tahu B ni apa, tapi kalau dulu saya belajar dia panggil bulb. Bulb ni untuk long exposure. Biasanya kalau gambar malam, kalau kita ambil gambar yang sangat gelap. Sangat gelap tu maksudnya filem kita dulu kan kita filem lah. Filem yang tadi tu kita panggil Kodak lah, sebenarnya dia adalah negatif filem. Dia ada sampai ISO 800 kot, 1600 masa tu yang kami mampu lah. So kita gunakan bantuan B ni untuk cerap lagi banyak cahaya untuk dalam suasana yang sangat gelap ataupun untuk buat light trail. Aku ingat tu. Buat light trail yang macam bila tengok jalan tu kan ada line lampu, kalau lampu kereta kan dia siu, sopo laser dia pakai B. Ataupun dia bolehlah pakai 1 atau 2 second ni. Biasanya kami pakai B. 6 to 4 saat, 6 saat bergantung kepada situasi situasi cahaya pada masa tu. So selepas kita tadi kita sembang pasal benda ni, kawasan-kawasan depan ni tempat apa? Tempat untuk lens ataupun dia panggil speed light kan, speed light. So ni tengok tempat kawasan depan ni pula. Ni dia punya lens dia. Saya tak pandai dah lens ni, saya cuma beritahu ini adalah lens. Itu saja. Ni dia punya ni original, Nikon ni original. Cuma kesian lah. Sepatutnya dalam ring ni dia ada tulis apa benda nama lens lah, Nikon 35mm pun semua tu dia ada. Tapi tak apalah, nama pun dah tua dah 24 tahun lebih dah kamera ni. So ni ini adalah untuk dah tak mana tadi ya. Alamak. Okey, sambung Okey, ini lens tadi tak apalah. Ini adalah timer. Kalau kata kita pakai smartphone ataupun kamera law ni, kita boleh set lah 1 second, 3 second ataupun 10 second tak silap saya dalam smartphone. Ni dulu punya timer. Ni dalam keadaan belum bersedia, dia tak arm lagi kan. Arm tu. Tu tarik ni. Buka tu ada berhenti. Sorry, sepatutnya tarik dulu baru tolak ni sebab dia sangkut. So, kita pacaklah di tripod kan. Di tripod. Fokus lepas tu lari tekan. Dia jalan. Tu dia jalan, nak kena tunggu lah kan. Tunggu dulu lah. Mana dia ambil tu. Okey, lupa nak beritahu. Di sini dipanggil double exposure kalau tak silap saya. Double exposure ni maknanya kita tarik, lepas tu kita snap. Snap. Lepas tu kalau kita tak nak buat double exposure, maksudnya kita nak gunakan 2 image di dalam satu filem tu, dalam satu frame filem tu, kita tarik macam ni. Tarik cekak ni. Tarik ni, tolak. So makna filem dalam ni tak bergerak. Kan bila kita snap kan biasa filem akan jalan shrek. Bila kita pusing yang ni, filem akan bergerak. Sini tak bergerak. Ish. Macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Lama tak pegang jadi lolang. Okey, ni kita buka. Saya buka lens dia. Salah. Sebelah sini. Sini saya tak tahu apa benda button ni. Orang cameraman yang tengok boleh beritahu. So ni buka. Okey, ni adalah lens seperti biasa. Lens. Tak nampak warna sajalah kan. Ni lens dia. Ni lens letak sini. Dia ada sepatutnya dia ada plastik cap tutup. Plastik cap tutup untuk jaga integriti lens tu kan. Ni lens. So ni ada dalam ni ada cermin.
Lah ni kalau zaman tahun 2020, tak silap saya 2019 ke 2020 dah ada mirrorless. Dah ada mirrorless camera. Ni tak ada mirrorless, ni mirror camera. Dia guna kaedah pantulan tu lah, macam kita duk belajar sains paduan darjah 3. Bukan, tingkatan 3 dulu. Tak tahulah budak-budak lah, saya tak tahu. Zaman saya dulu. Inilah cerita dia. Ini adalah body dia. Inilah Nikon FM10. So, to be short, panjang sangat saya cakap ni. To be short, dengan kamera ni lah saya belajar early fotografi. Ilmu fotografi yang bagi saya memang manual 100%. Saya nak buat gambar low shutter pun tak ada tripod, nak ambil gambar air terjun. Kawan saya pegang bau sini, dia pegang lengan. Tu kami ambil gambar sebab shutter speed kan 1 atau 2, so dia ambil masa lama. Dia masih boleh pakai ni. Tak tahulah. Sama aja, dia dah rosak shutter speed dia. Tak tahulah, saya tengok lah. 1. Dia ada slow sikit. Okay, kita tengok B tadi. B dia dah rosak. Sepatutnya selagi saya tak lepas ni, dia takkan shutter. So itulah kerosakan yang berlaku daripada kamera ni. Dengan kamera ni saya pergi Kelantan. Kami buat projek photoshoot untuk final paper tu. Setiap semester tu untuk subjek. Kami ambil 1 semester je subjek fotografi tu. So dia punya final tu kena buat album lah, ambil gambar. Banyak lah dia punya assignment dia, macam deep depth of field, shallow depth of field, ambil panning, high, low, fast, low apa semua tu. Saya tak mahu cerita lah yang tu. Budak-budak lah pun, budak-budak lah ataupun generasi sekarang pun tahu. Mungkin dia tahu gambar tu macam mana, tapi ada yang tak tahu panning tu macam mana, deep depth of field macam mana, shallow depth of field macam mana. Sebab sekarang ni semua mudah. Semua mudah, boleh edit dengan Photoshop, boleh edit dengan Adobe apa semua tu kan. Ataupun boleh edit banyaklah perisian-perisian. Sebab dulu semua manual. Nak cuci ni pun, nak cuci filem ni pun kena masuk darkroom. Tapi memang saya surrender. Pasal dia ATM dulu, saya surrender. Saya tak cuci di darkroom sebab pada masa tu mungkin sebab masa tak sempat, ataupun tak sempat saya rasa. Saya tak pernah cuci langsung. Saya pergi develop negatif tu di kedai gambar di section 3. Balik tu baru cuci yang cuci untuk apa orang panggil ya? Cuci gambar lah. Transfer exposure, transfer ke kertas, masuk ke chemical apa semua tu. Yang nak expose negatif tu saya tak buat sebab satu masa tak ada, satu lagi kalau salah buat negatif tu akan burn lah, rosak terus. Penat je ambil gambar seminggu. Dah lah masa tu RM12 9 kupang. 36 tak silap, RM36, 36 exposure, RM12 lebih ke RM14 lebih. Agfa masa tu, Nikon, bukan, Kodak Agfa. Tapi dalam 36 exposure tu kadang-kadang dapat extra 37, 38. Itu yang syok tu. So itu adalah basic, itulah sedikit sebanyak kisah saya dengan kamera ni. Bila saya jumpa balik ni, memang saya cukup sayang kamera ni. Dia akan jadi satu bahan antik lah dalam hidup saya. Inilah pertama kali saya belajar secara formal fotografi. Walaupun sebelum tu pada masa umur saya belasan tahun ataupun awal-awal kecil-kecil dulu, ibu bapa saya ada satu kamera Pentax lah, tak silap. Kamera Pentax, tak masuk. Itu pendedahan saya secara direct lah. Masa tu saya tengok di dalam viewfinder tu ada jarum. Yang ni pun ada jarum, cuma sebab bateri dia tak guna, dia tak nampak lah dia punya indikator tu. Pakai jarum, cahaya lebih jarum tu naik, cahaya kurang jarum tu turun. So kena duduk tengah-tengah. So kalau nak dapatkan dia tengah-tengah, kena pusing sini pula. Oh, shutter tak cukup tinggi, cahaya terlebih masuk, kena buka shutter bagi naik dari 250, 400, cahaya tak cukup, cahaya terlebih turun balik. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Itulah cerita dia. Ini secara formal, tapi kamera yang pertama saya pegang ialah Pentax lah, yang ibu bapa saya punya. Untuk abah saya punya sendiri, ini yang saya miliki sendiri. Dan saya ada sekarang ialah Nikon siri D3100. Simple dia pun basic je. Basic DSLR. Itu pun ada masalah autofocus dia problem.
Saya dah cerita tadi saya buat. Oh, saya buat photoshoot, projek photoshoot di Kelantan. Di Kelantan sampai Kota Baru dan Pasir Putih. Lepas tu kami pernah buat junior. Junior waktu tu tak tahu pasal apa, tak tahu depa berkeling lecturer kot, tak tahu. Lecturer jauh hati ke macam mana tahu, dia mai jumpa kami dekat kolej Perindu, kolej yang paling best. Bawa kami dalam ada 1 2 3 4 dalam 5 6 orang kot. Abang-abang senior kan, abang-abang senior. Kami naik bas pergi Langkawi. Syok. Dan itu adalah pertama kali saya sampai Langkawi tahun 98 tak silap. 97 ke 98, awal 98. So kami ajak lah macam badi-badi lah dengan junior tu, dengan best junior tu untuk buat sesi photoshoot. Macam kami lah, kami buat di Kelantan, mereka buat di Langkawi. Jadi saya dapatlah peluang ke Langkawi pertama kali dalam hidup. Itu cerita tepi lah. So untuk sekali lagi saya ucap terima kasih kerana kadang-kadang saya dah lama tak bersemuka dengan subscriber dan bakal subscriber. Jangan lupa subscribe dalam channel saya ni. Jadi inilah peluang yang saya buat, saya dapat pada hari ini untuk share mengenai kamera Nikon FM10. Korak habis lah no. Kesian no. Berkorak habis ni kena hujan, kena ayat laut apa semua ni kan. Ni FM10. Okey, fokus dekat sikit. Jumpa lagi dalam video yang lain di channel Hey Paduka Wali. Terima kasih kepada para subscriber dan bakal subscriber yang subscribe saya selepas ini. Dan jumpa lagi lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.